Okey, Tuan, apa ditanya yang Boleh depan? tak? Okey. Tuan? Saya nama saya Siti Ramli. Saya dah jadi pengetua selama baru 20 tahun. Cik, baru barunya aku. 20 tahun. Saya bukan taska pasti Ashkiri. Alhamdulillah. Oleh kerana cakaplah oleh kerana Oleh kerana pengalaman tuan melebihi Tuan pengalaman lebih saya. daripada pengalaman saya. Jadi saya harap tuan juga boleh berkongsi pengalaman anda kemudian. Jadi saya harap Tuan dapat berkongsi pengalaman Tuan dengan saya. Kemudian? Dengan saya kemudian. Bukan saya dengan Peserta-peserta kemudian. ya. Okey. Itulah InsyaAllah boleh. Tuan pula. Saya Abdul AR Compare. Saya baru setahun baru berkecimpung dalam taska ni. Saya baru buka di Kuantan. Taska saya bernama Early Kindergarten. Tuan, Jadi saya saya rasa Tuan ni macam a bit confused kindergarten dengan taska lain. lain Lain. Okey, tu pasal saya datang sini, saya nak belajar dengan puan. Macam mana untuk menguruskan taska atau kindergarten yang saya tak faham. Okey, jadi kalau ada peluang macam ni, izinkan saya untuk memberi takrif sebenar taska dan juga kindergarten. Okey, memberi takrif taska dan kindergarten. Sebenarnya mereka tak sama, mereka berbeza. Ini I talk to all of Ya, you. sebenarnya taska dan tadika ini tak sama. Saya harap peserta-peserta semua faham. Okey, taska ni untuk pengetahuan Tuan, taska ni adalah untuk anak-anak yang umur di antara 0 hingga 4 tahun. Okey. Tadika untuk anak-anak yang berumur Tadika ataupun kindergarten. Kindergarten. Okey, tadika atau kindergarten untuk anak-anak yang berumur 5 tahun hingga 7 tahun. Barulah saya. Jadi tuan pengetua taska atau kindergarten tanya. So, Tuan ni pengetua taska atau kindergarten? So kalau macam tu saya ni pengetua taska lah. Taska. Okey, bagus. Belajar nama dia. Taska. Okey. Okey, hari ini izinkan saya berkongsi pengalaman saya berkenaan dengan disiplin anak-anak. Saya faham ramai di antara tuan-tuan Bukan, dan puan-puan, disiplin murid-murid di taska. anak-anak kita tak boleh. Okeylah, anak-anak kita di taska. Anak-anak kita di taska. Okey, izinkan saya berkongsi pengalaman saya mendisiplinkan anak-anak di taska. Bukan, belum lagi. Sebut dulu Okey. kenapa masalah ni adalah satu masalah yang ketara. Okay. Kritikal. Saya faham kita di taska ni banyak sangat masalah-masalah seperti masalah disiplin. Kita kadang-kadang kita sebagai pengetua ni masalah kita memang berpanjangan dengan masalah staf, dengan masalah anak-anak, Masalah dengan kewangan. semua termasuk di dalam taska. Saya cakap sebagai pengetua taska. So salah satu daripada what do you call that? Masalah. Salah satu daripada masalah yang kita hadapi, saya rasa tuan-tuan puan-puan nak tahu adalah masalah disiplin. Masalah disiplin anak-anak. Kenapa masalah disiplin anak-anak sekarang masih bukan masih, how do you say? Menjadi. Berleluasa. Boleh tak? Cannot. Menjadi Menjadi. satu masalah untuk pengetua-pengetua. Okey, kenapa sekarang disiplin anak-anak di taska menjadi masalah kepada pengetua dan guru-guru? Cerita So sikit. kenapa? Saya harap tuan-tuan dapat jawapan ini. Saya kata, tapi hari ini pada sesiapa yang ingin tahu, saya akan berkongsi pengalaman saya. Bukan, belum ketara. Tak tahu kenapa benda ni satu masalah ketara. Okey. Jika kita Kajian. contoh masalah disiplin anak-anak adalah Okey, contoh masalah disiplin anak-anak, contoh masalah disiplin anak-anak adalah seperti tidak mendengar kata. Memukul kawan-kawan, menconteng dinding. Ini adalah salah satu daripada masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Bukan kata di taska tetapi juga di rumah. Kadang-kadang kita Tak payah cakap di rumah. Kita ni pengetua. Okey, sorry. Fokus saja dekat taska. Okey. Ha. Banyak masalah-masalah ini bukan saja yang saya terima aduannya daripada guru-guru,
tetapi juga daripada ibu bapa. So kita kena selaraskan cara-cara disiplin yang akan saya kongsikan dengan anda supaya Anda- dapat dikongsikan. Kan? Anda sebagai pengetua, Sebagai pengetua, kita perlu tahu cara untuk menangani masalah disiplin anak-anak dengan betul. kita perlu tahu cara-cara menangani disiplin anak-anak dengan betul. Kerana jika kita tidak menggunakan cara yang betul, Kerana jika kita tidak, jika kita tidak menggunakan cara yang betul, maka maka masalah ini akan berterusan. bukan. Kan? Maka akan membawa kesan buruk kepada taska. Maka akan membawa kesan buruk kepada taska dan guru-guru. Misalnya, Misalnya anak-anak lain akan mencontohi anak yang tidak berdisiplin. Jika seorang menconteng dinding dan kita tidak membetulkan ataupun anak-anak lain misalnya misalnya jika katalah satu anak telah menconteng dinding. Anak yang lain lihat yang yang kawannya menconteng dinding, dia akan mengikut apa yang kawan dia buat. Selalunya kita perasan benda-benda yang tak elok akan diikut dengan cepat. Kata benda-benda yang elok ni dia lambat sikit. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan si anak itu, tidak mendisiplinkan. Jika kalau kita tidak mengatasi masalah itu, Mendisiplinkan anak itu dengan segera atau pada masa itu juga, masalah ini akan berterusan. akan berterusan. Akan berterusan. Ha.